kasih Cikgu Sari kerana menjadi moderator kita pada petang ni, dan kita juga meraihkan rakan kita daripada negara Indonesia yang akan kongsi sesi atau buat pembentangan hari ini untuk hands-on session, Encik Yuda Kurniawan ya. So, terima kasih. So ini anda menjadi pelopor kerana belum ada lagi. So Cik Yuda jadi orang yang pertama dalam sesi hari ini daripada luar negara. So, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pilih tajuk kita nak puji usaha, kebolehan atau kepandaian. Dalam PDP, masa mengajar, masa proses pengajaran dan pembelajaran, dan atau bila keluar keputusan, peperiksaan dan sebagainya, kita selalu terbawa untuk nak puji outcome, keputusan. Tapi kita tahu bahawa murid-murid kita ni melalui proses-proses yang berbeza. Ada yang mempunyai banyak cabaran dan maka setiap usaha yang mereka jalankan untuk sampai ke sesuatu tahap itu adalah satu usaha yang terpuji. Ramai para pengkaji dan pendidik mengutarakan bahawa yang paling kita harus mengutamakan adalah usaha oleh murid-murid kita. Kerana kita harus faham murid kita datang daripada latar belakang yang berbeza. Bagi setengah orang latar belakangnya lebih mencabar daripada yang lain. Sebuah buku yang sentiasa menjadi rujukan saya ialah Universal Teaching Strategies yang ditulis oleh Jerome Freiberg dan Amy Driscoll. Jerome Freiberg adalah pensyarah saya semasa saya mengikuti pengajian di peringkat masters. Dan dia dalam buku yang ditulis ini oleh beliau yang kami gunakan, beliau sebut tentang satu pendekatan yang kita panggil LISAM, Low Inference Self-Assessment Measure of Teaching. Saya akan paparkan kemudian. Saya nak baca juga satu daripada ungkapan yang terpapar di sini. You are only responsible for the effort, not the outcome. Dan kadang-kadang ini adalah satu perkara yang penting untuk refleksi dalam kalangan kita. Maksudnya, murid-murid atau pelajar maupun di mana-mana peringkat seperti yang disebut oleh Cikgu Sari, ya, mana-mana peringkat pun kita perlukan pujian. We need praise. Setiap murid memerlukan praise. Jangan cakap pasal murid, kita orang dewasa pun perlu pujian. Cikgu pun perlu pujian juga. Kita kerja hebat-hebat sampai pukul 12 malam. Tapi tak ada siapa mencabaskan usaha-usaha kita untuk memastikan kita jalankan tugas dengan terbaik. Tugas seorang guru bukan semua orang boleh menjawab. Ramai yang boleh menjawab jawatan guru. Tapi nak jalankan tugas dan dia punya, apa orang kata, the passion for teaching itu, kita harus boleh dapat bina ya, apabila kita menjadi seorang guru. So bila dikata not the outcome, maksudnya kali pertama saya dengar istilah she had a bad test. Kata apa maksud pensyarah saya, profesor saya, dia kata she had a bad test or a bad exam. Artinya pelajar tu sudah berusaha belajar, buat ulang kaji dan sebagainya. Tapi bila keluar keputusan, rupa-rupanya dia tidaklah mencapai apa yang dia hasratkan. Dan kadang-kadang ada yang gagal walaupun dia berusaha. So kita jangan memperkecilkan individu tu walaupun dia tak lulus. Tetapi yang penting kita kata usahanya memang terpuji. He or she tried very hard. Tapi kadang-kadang kita belajar, tapi mungkin juga soalan yang keluar tu
tak ada kaitan dengan apa yang kita belajar atau lari jauh atau kita bersedia tapi masih lagi tak cukup. We have to try harder. So itu merupakan satu usaha, effort yang kita selalu kena beri pujian. Dan kalau kita gunakan pendekatan sebegitu, maka kita merupakan, itu adalah pendekatan growth oriented student praise. Artinya kita nak dia menambah baik. Kalau kita kata anda pandai, mungkin dia rasa overconfident dengan kepandaian. Tapi kepandaian ini mungkin sementara sahaja. Bila ada ujian yang lain dan sebagainya, kalau dia tidak membuat persediaan, tidak berusaha, mungkin keputusan itu boleh menurun. So kita kena cari apakah formula yang terbaik bila kita memuji murid-murid kita. So yang terpenting, we must know that kita nak sejauh yang boleh puji usaha murid-murid kita yang datang daripada pelbagai latar belakang. Next slide please. Dalam buku yang saya paparkan pada slide yang pertama tadi, saya sebut tadi Lisam, Jerome Freiberg kemukakan satu instrumen ya, bagaimana kita boleh menilai diri kita sendiri. Artinya kita rakam aja PDP kita, lepas tu kita boleh buat analisis. Dan dalam 6 item yang dia buat analisis itu, satu daripada itemnya ialah sejauh mana kita menggunakan pujian semasa kita mengajar. Dan kajian menunjukkan hanya 1.28% saja daripada masa ya, semasa mengajar itu digunakan untuk pujian. Dan didapati guru sekolah menengah kurang menggunakan pujian berbanding dengan guru sekolah rendah. Mungkin kerana kita mengajar-ngajar kurikulum nak habiskan tajuk yang kita seharusnya habiskan. Atau mungkin ada sebab yang lain. Bukan saja kualiti praise kita, pujian kita itu penting, tapi juga kuantitinya juga sama penting. Jadi kita tak boleh kedekut dengan pujian. Walau bagaimanapun, janganlah jadikan pujian itu tidak bermakna. Nampak macam kita beri pujian kerana kita terpanggil untuk beri pujian. No. So, suara kita, ekspresi body language kita harus memberi satu pandangan kepada refleksi kepada murid kita bahawa kita maksudkan pujian yang kita beri itu. Ia tidak bukan sekadar untuk nak beri pujian saja, but you mean what you say. So itu adalah penting. Murid-murid manusia ni kita sentiasa menunggu pujian. Dan saya tahu bahawa setengah daripada cikgu dia gunakan smiley face, boleh beli chalk ya, chalk tu, stamp tu, dan kita letak stamp pada buku latihan dan sebagainya. Semua tu amat bermakna kepada murid-murid kita. Kami di masa buat masters pun, pensyarah research methodology itu suka gunakan sampai ada dua smiley faces, 2.5 smiley faces. Walaupun dah dewasa, umur semua dalam 30-an, tapi kita banding-banding, you dapat berapa smiley faces dan sebagainya. So we compare. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak cara kita boleh beri pujian kepada murid kita. Tapi dalam banyak jenis pujian yang kita beri, kita harusnya jangan terlupa untuk nak memberi pujian khususnya kepada usaha dalam kalangan murid-murid kita atau usaha dalam kalangan guru pun kalau kita sebagai pentadbir, walaupun tajuk kita berfokus kepada murid. Please do not forget, everybody needs a pat on the back. Setiap orang mau diberi syabas. That's important. And saying thank you. Thank you itu pun penting bagi guru-guru ya khususnya. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak menggalakkan murid untuk mempunyai growth mindset, cara kita memberi
pujian atau galakan adalah berbeza untuk fixed mindset. Saya ambil satu contoh saja. When you learn how to do a new kind of problem dalam matematik, it grows your math brain. Artinya anda dapat satu pengalaman yang baru. Tapi kalau kita ada fixed mindset, kita kata, dia jadi macam satu alasan. Not everybody is good at maths. Never mind, you just do your best. Itu merupakan fixed mindset. Tapi kalau kita kata, if you are doing new, anda menerima cabaran masalah-masalah baru dalam matematik, itu membantu anda untuk menghadapi dan merupakan satu perkembangan minda anda. Otherwise, you're on the same page all the time. So, ada banyak contoh yang lain. So, bila kita nak praise, kita praise usaha, kita praise bagaimana anda melalui segala cabaran dan rintangan, the struggle, bagaimana kita menerokai strategi baru dan gunakan strategi baru, bagaimana kita menempuh halangan atau tugasan-tugasan yang lebih sukar, bagaimana kita menerokai pembelajaran yang baru, bagaimana kita menunjukkan peningkatan. Itu yang penting. Walaupun markahnya dari 10 naik ke 20, itu peningkatan. Walaupun gagal. We must praise improvement. We must praise learning. Apa yang dipelajari. We must praise persistence walaupun kita kalah setiap kali. Dan bila terlihat yang terakhir tu, saya paparkan di sini dalam surat khabar 2 hari lepas tentang pemain badminton daripada negara Amerika Syarikat yang sekarang bertanding di World Championship di Copenhagen. Ya. Beliau sudah bertanding untuk 10 tahun dan dalam 10 tahun itu, dalam World Championship ini, dia tidak pernah menang satu perlawanan pun dengan pihak lawan. Mungkin ada menang set tapi tak pernah menang bila dengan pihak lawan. Inilah kali pertama pada tahun yang ke-10 dan beliau kata beliau nak bersara lagi beberapa bulan. Kali pertama beliau berjaya menewaskan pihak lawan. So cuba bayangkan apakah jenis pujian atau inspirasi yang ada pada beliau supaya dapat kekal untuk 10 tahun walaupun setiap tahun, setiap kali pertandingan beliau gagal. Tak menang dengan pihak lawan, tak menang sekalipun. So kita nak persistence, ya. Kita nak sustainability, bagaimana kita dapat kekal untuk meneroka rintangan-rintangan dan halangan-halangan walaupun kita gagal. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh beri personal praise. Kita juga boleh beri effort-based praise. You are great. You are so good at painting. Kalau effort, that's a great job. It's a fantastic painting. Itu kita menilai usaha dia. What a lovely painting dan sebagainya. So perkara-perkara ini ada kelebihan, ada kekurangannya bila kita memberi pujian kepada individu atau kita memberi pujian kepada hasil atau usaha beliau. So ada banyak cara ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat bagi seorang guru yang saya paparkan di sebelah kanan ini patut dipaparkan pada tempat duduk cikgu. Banyak-banyak cara atau istilah atau ungkapan atau apa juga frasa yang boleh kita gunakan dalam kelas untuk memberi sokongan kepada usaha murid-murid kita. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak praise effort over outcome, praise effort rather than ability, praise effort not the ability. Tell your children often that their effort is what you care about, not the grade. Akhirnya kalau anda dapat grade B, yes, that's fine, but you try. And anda usaha yang anda paparkan itu memang menyerah.
So always praise the child dan kanak-kanak akan rasa selesa kerana mereka diberi satu galakan. Dan jangan terharu kalau pelajar dia dapat sokongan sebegitu di atas usaha, mereka akan melipat gandakan usaha itu. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak praise yang lain. Ada yang merupakan individual, ada yang merupakan bagi usaha, right? Ada yang kadang-kadang juga kita terpanggil untuk memberi satu galakan kepada kepandaian mereka. Tapi harus yang kita utamakan ialah usaha. Please do not forget. Next slide please. Banyak contoh lagi. Anda boleh dapat semua daripada internet. You just have to praise effective ways to praise children. Dan semua ni akan muncul. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, saya berakhir dengan slide ni. I will praise the effort, I will praise the effort, dan seterusnya. It's always about effort dan kita galakkan murid-murid kita kerana mereka datang daripada latar belakang dengan cabaran yang berbeza, dengan keadaan di rumah yang berbeza dan sebagainya. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya rakan-rakan di negara Finland, apa yang paling utama di negara Finland dan bila berinteraksi dengan murid-murid dan melihat usaha murid, dia kata always be positive, positive, positive. With kids praise effort rather than ability. Do not forget, jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Maka kita beri mereka ilmu yang terbaik. Tak ada siapa yang boleh beri pengalaman, tapi kita boleh beri ilmu daripada buku, daripada makalah, daripada majalah dan sebagainya kepada sesiapa saja. Remember, finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.